Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Newcastle United tewas 1-3 kepada pasukan Nottingham Forest. Bournemouth menang selesa 3-0 ke atas pasukan Fulham. Sheffield United tewas 2-3 kepada pasukan Luton. Burnley tupas 2-0 kepada pasukan Liverpool. Manchester United akhirnya menang 3-2 ke atas pasukan Aston Villa di Old Trafford. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Liverpool rampas tahta pendahulu Liga. Liverpool kembali bergelar pendahulu Liga Perdana Inggeris selepas mengalahkan Burnley 2-0 di Turf Moor pada awal pagi tadi. Dengan Arsenal hanya turun menentang pasukan West Ham United pada awal pagi 29 Disember ini peluang keemasan buat anak buah Jurgen Klopp untuk merampas tahta peneraju Liga buat sementara. Manakala Burnley berharap dapat merekodkan satu lagi kemenangan selepas mengalahkan pasukan Fulham 2-0 di Craven Cottage beberapa hari sebelumnya. Babak pertama menyaksikan Liverpool meraih pendahuluan awal menerusi Darwin Núñez pada minit ke-6. Gol tersebut memberikan kelegaan kepada penyerang Uruguay itu kerana mengakhiri kemarau gol dalam 12 perlawanan semua kejohanan termasuk EPL. Pelawak terus menggadangkan asakan bagi menambah kelebihan mereka. Malangnya banyak percubaan Liverpool digagalkan oleh barisan pertahanan pasukan Burnley yang diketuai oleh Jordan Bayer. Kerja keras yang ditampilkan barisan pertahanan Burnley dan penjaga gol mereka iaitu James Trafford memastikan kedudukan 1-0 kekal sehingga rehat. Bersama pada babak kedua, Liverpool menambah gol menerusi bintang muda Harvey Elliott. Bagaimanapun, gol tersebut dibatalkan oleh pembantu pengadil video ataupun VAR selepas mengesan Mohamed Salah pada kedudukan offside dan menghalang penlihatan Trafford. Klopp kemudiannya memasukkan Curtis Jones, Dominic Szoboszlai, Luis Diaz dan juga Diogo Jota untuk memburu gol kedua mereka. Gol yang dicari-cari akhirnya muncul pada minit ke-90 menerusi Jota selepas menerima hantaran Diaz. Ini gol pertama Jota selepas pulih daripada kecederaan otot yang dialami pada akhir November lalu. Keputusan 2-0 kekal sehingga tamat perlawanan. The Reds kembali bergelar pendahulu Liga dengan 42 mata, manakala Burnley pula berada di tangga ke-19 Liga dengan 11 mata. The Clarets bakal bertanah ke Villa Park dengan menentang tuan rumah Aston Villa pada 30 Disember ini, sementara Liverpool pula menentang pasukan Newcastle United pada 2 Januari 2024. Manchester United pamer kebangkitan menakjubkan. Manchester United mencatatkan kemenangan dramatik di laman sendiri ketika turun menentang Aston Villa dalam hasil Liga Perdana Inggeris. Hasil lolos di awal babak pertama menyaksikan Manchester United terus dihukum jentera serangan pasukan Aston Villa menerusi jaringan pemain tengah iaitu John McGinn pada minit ke-21. 5 minit berselang pasukan pelawak terus mengadakan jaringan hasil penyudah Leandro De Donker untuk menjadikan kedudukan 2-0 kekal sehingga tamat babak pertama. Kembali dari rehat, The Red Devils terus meningkatkan tempo permainan dan berjaya menjadikan gol pertama menerusi Alejandro Garnacho. Namun jaringan tersebut dibatalkan oleh VAR. Tidak cepat mengalah, Alejandro Garnacho akhirnya berjaya merebus kekecauannya dengan menjadikan gol pertama pasukan tuan rumah pada minit ke-59. Pemain muda Argentina itu terus menjadi duri dalam daging apabila berjaya meneruskan penjaga gol pasukan Aston Villa, Emi Martinez buat kali kedua untuk mengikat kedudukan 2 sama. Kebangkitan dramatik disempurnakan penyerang yang dibeli pada musim panas lalu, Rasmus Højlund, yang meledak jaringan pertama beliau bersama The Red Devils dalam 8 minit sebelum permainan tamat. Keputusan Manchester United 3-2 Aston Villa kekal sehingga tamat permainan. Hasil seterusnya menyaksikan anak buah Erik ten Hag akan berkunjung ke laman Nottingham Forest, manakala pasukan Aston Villa akan berdepan dengan pasukan bawahan Liga iaitu pasukan Burnley. Newcastle tewas lagi. Malang terus menipu skuad kendalian Eddie Howe selepas mereka mengalami kekalahan kedua secara berturut-turut kali ini kepada pasukan Nottingham Forest dengan jaringan 3-1. Mereka yang tewas 1-0 sebelum ini kepada pasukan Luton menerima kunjungan Forest di St James Park dengan misi untuk bangkit daripada kekalahan tersebut. Tuan rumah bagaimanapun berjaya di depan terlebih dahulu melalui sepakan penalti yang disempurnakan oleh Alexander Isak pada minit ke-23. Walaupun Newcastle dilihat begitu mendominasi perlawanan, ianya sedikit pun tidak menggusarkan barisan pemain pasukan Forest yang kini dibimbing oleh pengurus baru iaitu Nuno Espirito Santo. Jaringan hat-trick yang dilakukan oleh bekas penyerang pasukan Newcastle sendiri iaitu Chris Wood bermula pada penghujung separuh masa pertama kemudian pada minit ke-53 dan 60 sudah cukup memberikan 3 mata berharga buat pasukan Forest. Kejayaan ini sudah pasti cukup bermakna buat pasukan Nuno dalam misi untuk membawa pasukan Forest keluar daripada zon penyingkiran sekaligus memastikan mereka akan terus bersaing dalam EPL untuk musim hadapan. Bournemouth mudah atasi pasukan Luton. Bournemouth berjaya mempamerkan kebangkitan luar biasa apabila sekali lagi menang kali ini, meneruskan pasukan Fulham dengan jaringan 3-0. Kali terakhir mereka tewas adalah kepada pasukan Manchester City pada awal November yang lalu, dan sejak itu mereka tidak menoleh ke belakang lagi. Bermula dengan jaringan Justin Kluivert pada minit ke-44, hasil bantuan daripada Alex Scott.
Bermak terus mengadakan asakan melalui serangan balas pantas yang seringkali memberikan hasil kepada mereka. Dominic Solanke sekali lagi berjaya menampilkan prestasi yang cukup cemerlang dalam musim ini apabila meledak gol kedua menerusi sepakan penalti pada minit ke-62. Luis Sinisterra masuk sebagai pemain gantian, turut sama meledak gol ketiga pada lewat perlawanan untuk memastikan mereka menang selesa 3-0 ke atas pasukan Fulham. Bagi Fulham pula, mereka belum lagi menang selepas kali terakhir mencatatkan dua kemenangan besar, iaitu 5-0 kepada pasukan Forest dan juga pasukan West Ham. Fulham kini jatuh ke tangan ke-12 Liga, manakala pasukan Bournemouth semakin kukuh untuk mengekalkan kedudukan ke-10 bermasa ini. Sheffield United bantu Luton untuk menang. Sheffield United gagal untuk menggunakan kelebihan bermain di gelanggang sendiri apabila mereka terpaksa menelan kepahitan tewas 2-3 kepada pasukan Luton. Lebih malang lagi, 2 daripada 3 gol pasukan Luton dijaringkan oleh pemain mereka sendiri. Luton bermula dengan baik apabila berjaya di depan menerusi Alfie Doughty pada minit ke-17. Sheffield kemudiannya terpaksa menanti sehingga ke minit ke-61 sebelum berjaya memecahkan kebuntuan menerusi Oliver McBurney, dan selang 8 minit kemudian menerusi Anel Ahmedozzi. 2 gol sendiri hasil daripada Jack Robinson dan juga Anis bin Slimane yang berlaku kurang daripada 5 minit sudah pasti mengecewakan peminat mereka yang melihat kemenangan begitu hampir menjadi milik mereka. Sheffield kekal sebagai pasukan di tangga tercorot, manakala pasukan Luton semakin menghampiri dengan pasukan Everton dengan perbezaan satu mata saja untuk keluar daripada zon penyingkiran. Pasukan biasa tidak akan mampu untuk hadapi tekanan seperti ini, kata Erik ten Hag. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, memuji persembahan yang ditunjukkan anak buahnya pada awal pagi tadi selepas berjaya menundukkan pasukan Aston Villa dengan jaringan 3-2 di Old Trafford. Baginya, situasi ini tidak mungkin akan mampu dihadapi oleh mana-mana pasukan biasa dengan segala tekanan yang sedang dihadapi oleh pasukannya pada ketika ini. Anak buahnya masih mampu melahkan kemenangan penting di Old Trafford. Beliau juga memuji tindak balas yang dilakukan oleh anak buahnya yang sentiasa memberikan lebih 100% untuk memastikan 3 mata penuh adalah milik mereka. Dia juga berbangga apabila penyerang baru mereka, Rasmus Højlund, akhirnya berjaya menamatkan Badi Camargo dengan berjaya menjadikan 1 gol pada perlawanan awal pagi tadi. Dia berharap ini akan menjadi titik tolak kebangkitan pasukannya dalam misi memburu kedudukan 4 terbaik bagi melainkan mereka sekali lagi ke kancah bola sepak di peringkat Eropah. Kita singgah ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Manchester United yakin akan dapatkan 2 bintang Atalanta. Manchester United yakin untuk membawa masuk 2 pemain daripada pasukan Atalanta, iaitu Giorgio Scalvini dan juga Tun Koopmeiners menjelang bulan Januari nanti. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan sengit daripada pasukan Juventus dan juga pasukan Real Madrid yang sudah memberikan perhatian kepada pemain tersebut sejak awal lagi. Barcelona akan terlepas Lionel Messi. Barcelona dilaporkan bakal terlepas peluang untuk mendapatkan pemain muda yang digelar Lionel Messi, iaitu Estevao Willian, yang kini sedang beraksi cemerlang bersama dengan pasukan Palmeiras. Ini berikutan faktor kewangan mereka yang masih lagi belum selesai sepenuhnya. Ditambah lagi dengan saingan sengit daripada pasukan Chelsea, Manchester City dan juga pasukan Paris Saint-Germain yang hanya menunggu masa untuk memberikan tawaran kepadanya. Juventus di depan untuk dapatkan Calvin Phillips. Juventus kini sedang mendahului saingan untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Manchester City, iaitu Calvin Phillips, menjelang jendela perpindahan yang akan dibuka pada Januari nanti. Newcastle juga berkemungkinan besar akan menjadi destinasi seluruhnya untuk pemain itu, seandainya dia masih lagi mahu kekal untuk bermain dalam EPL lagi. Spurs sasarkan Dominic Solanke. Dengan prestasi yang begitu baik ditunjukkan oleh Dominic Solanke pada ketika ini, Spurs bercadang untuk cuba mendapatkan pemain itu pada bulan Januari nanti, sekiranya usaha mereka untuk mendapatkan Evan Ferguson daripada Brighton gagal. Rafael Varane tidak berminat untuk ke Arab Saudi. Pemain pertahanan pasukan Manchester United, Rafael Varane, tidak berminat untuk ke Liga Arab Saudi dan akan cuba kekal bermain di Eropah, sekiranya Manchester United mahu melepaskannya pada bulan Januari nanti. Celtic tidak mahu melepaskan Matt O'Reilly. Celtic tidak berhasrat untuk melepaskan pemain mereka, iaitu Matt O'Reilly, pada bulan Januari nanti, walaupun sudah mengetahui minat yang ditunjukkan oleh pasukan Inter Milan terhadap pemain tersebut. Kylian Mbappe tidak akan tinggalkan pasukan PSG pada bulan Januari. Penyerang pasukan Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, dilaporkan tidak akan meninggalkan pasukan PSG pada bulan Januari nanti, walaupun pasukan Real Madrid sedang hangat memperkatakan minat mereka terhadap penyerang utama Perancis itu. Arsenal semakin hampir untuk dapatkan Ivan Toney. Arsenal semakin hampir untuk mendapatkan penyerang pasukan Brentford, iaitu Ivan Toney, menjelang bulan Januari nanti. Mereka juga sudah bertemu dengan wakil pemain tersebut untuk membincangkan perkara tersebut.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.